أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به. Banyak perkara dalam dunia ini Allah Ta'ala bagi kepada kita secara percuma tanpa kita pernah berdoa pada Allah. Sementara umat-umat lain cemburu dengan kita, nabi-nabi lain cemburu dengan kita, bercita-cita nak dapat apa yang Allah bagi kepada kita tapi tak diberikan, tak dikabulkan oleh Allah. Sementara kita tak pernah berdoa, tak pernah bermimpi, tak pernah berangan nak dilahirkan di kalangan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah umat yang sebelum kita datang ke alam dunia ni, di mulut nabi-nabi, umat ini disebut-sebut keharumannya, kebaikannya, pengorbanannya, usahanya, sifat-sifatnya, akhlak-akhlak umat ini telah diceritakan oleh nabi-nabi. Bahkan diceritakan oleh Allah dalam kitab-kitab samawiyah yang terdahulu, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Bahkan dalam Al-Quran, berkali-kali dalam berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai kesempatan, Allah Ta'ala merakamkan pujian, sanjungan, penghormatan kepada umat ini. Supaya pertamanya kita selaku umat ini yang menjadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni merasa bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa mulia jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sekadar merasa bangga, tetapi menghayati apakah tujuan dan maksud Allah Ta'ala lahirkan kita di kalangan umat baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita belum lagi dilahirkan, Allah Ta'ala pernah menyebut tentang kita. Di dalam kitab Zabur, Allah Ta'ala firman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad. Wahai Daud, selepas peninggalanmu kelak, selepas engkau meninggal dunia, akan kuutuskan ke atas muka bumi ini seorang nabi, namanya Ahmad dan Muhammad. Sadiqan sayyidah, dia satu orang yang benar, satu orang yang jujur, amanah. Bahkan aku jadikan dia sebagai sayyid, penghulu bagi thaqalain, penghulu bagi jin dan manusia. Sayyidul kaunain, penghulu bagi dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala beritahu, la aghdabu alaihi abadan, aku tak pernah murka dan marah kepada Muhammad SAW buat selama-lamanya. Masya Allah. Wa qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani, aku berjanji untuk mengampunkan kesalahan Muhammad andai kesalahan itu berlaku. Sedangkan Nabi tak pernah buat salah dan silap. Seandainya berlaku sebelum Nabi lakukan kesalahan, telah pun terlebih dahulu diampunkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Qabla an ya'siyani ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, barang terdahulu daripada kesalahannya, daripada dosanya, dan barang yang akan datang. Wa ummatuhu marhumah, sedangkan umat baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dirahmati, umat yang disayangi, umat yang diistimewakan, umat yang dilebihkan, umat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah muliakan, Allah lebihkan kita semua? Maka Allah beritahu kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, a'taituhum minan nawafil mithlu ma a'taitul anbiya'i war rusul.
Ku berikan kepada umat ini amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunat. Amalkan sunnah Nabi, amalkan adab-adab harian, amalkan Masya Allah solat tahajud, amalkan zikir pagi dan petang, amalkan budaya baca Quran, amalkan budaya i'tikaf, budaya memakmurkan masjid, sebagaimana amalan ini dulu pernah kuberikan kepada para Nabi dan para Rasul. Waftaratu alaihimul faraid, aku pertanggungjawabkan, akan kufardukan ke atas umat akhir zaman itu kefarduan, tanggungjawab. Masya Allah, pekerjaan. Sebagaimana mithlu ma a'taitul anbiya war rasul, sebagaimana dulunya aku pernah bertanggungjawabkan amanah ini kepada para nabi dan para rasul. Kenapa Allah bagi kerja nabi dan rasul kepada umat ini? Allah nyatakan sebabnya hatta ya'tuni yaumal qiyamah, supaya umat ini kelak di padang mahsyar datang bertemu dengan aku, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa nuruhum mithlu nuril anbiya, cahaya yang terpancar di wajah umat ini adalah nur yang sama, cahaya yang sama terpancar di wajah Ibrahim alaihissalam, cahaya yang terpancar di wajah Nuh alaihissalam, cahaya terpancar di wajah Musa alaihissalam, cahaya yang terpancar di wajah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, cahaya yang sama ada pada wajah umat ini. Sedangkan kita bukan Nabi, kita bukan Masya Allah orang-orang mati syahid. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, Nabi SAW bersabda, la yab'atsanallahu ta'ala yaumal qiyamati aqwaman, demi sesungguhnya pasti Allah Ta'ala akan bangkitkan di hari kiamat nanti beberapa kaum di kalangan umat ini, Masya Allah, ala manabiril lu'lu', di atas mimbar-mimbar daripada mutiara, daripada permata, Masya Allah, fi wujuhimun nur, terpancar di wajah mereka cahaya, yaghbituhumul anbiya wa syuhada, mereka ini dicemburui, Masya Allah, oleh para nabi dan para rasul, oleh para syuhada. Walaisu bi anbiya wala syuhada, sedangkan mereka bukan nabi, mereka bukan orang mati syahid, mereka orang kampung, mereka petani, mereka duduk di behrang, Masya Allah, orang biasa saja. Tetapi Masya Allah, kenapa wajah mereka bercahaya dengan cahaya kenabian, cahaya yang dicemburui oleh para nabi dan para mati orang syuhada, Masya Allah. Seorang Arab Badui bangkit di hadapan Nabi SAW. Sifhum lana ya Rasulullah na'rifuhum, hulhum lana ya Rasulullah na'rifuhum, ceritakan kepada kami apakah amalan mereka, apakah sifat mereka di dunia dahulu, supaya kami dapat mengenali kehebatan mereka di kalangan kami. Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabbuna fillah, mereka umat yang berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah Ta'ala. Ya'tuna min qabailin syatta, mereka datang daripada negara, kabilah-kabilah yang berbeza-beza. Ada bangsa Arab, ada bangsa Melayu, ada bangsa Afrika, berkumpul daripada seluruh pelosok dunia, datang berkumpul di satu tempat. Masya Allah, mereka berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, datang Masya Allah daripada kabilah yang berbeza-beza, daripada kampung yang berbeza-beza. Yajtami'una ala zikrillah, mereka berkumpul di setempat untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah, menceritakan kebesaran Allah, menceritakan tentang kibriya'illah, jabarut, kebesaran, kehebatan Allah, cerita tentang kudratullah, memperdengarkan antara satu sama lain. Bahkan umat ini dibanggakan oleh Allah dalam kitab terdahulu sebagai umat yang paling banyak memuji Allah. Di mana pun mereka pergi, mereka memuji Allah. Nak makan baca bismillah, lepas makan baca alhamdulillah. Nak masuk tandas puji Allah, keluar tandas puji Allah. Nak musafir puji Allah, balik musafar aibuna taibuna li rabbina hamidun, memuji Allah Ta'ala. Nak pergi haji pun berdoa, balik haji pun berdoa. Dapat anak baru pun doa, dapat pakai baju baru pun berdoa. Umat yang paling banyak berdoa, yang paling banyak berzikir adalah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah banggakan umat ini dalam kitab Taurat dengan satu kelebihan yang sangat dahsyat. Allah puji mereka, kita tak perasan. Adik-adik tahfiz ini Masya Allah sangat bertuah, sangat beruntung. Sebab Allah puji ciri-ciri khas umat akhir zaman. Anajiluhum fi sudurihim, Injil mereka berada dalam dada mereka. Sedangkan Masya Allah kitab-kitab terdahulu kenapa dipesongkan, diselewengkan? Sebab padri-padri, rahib-rahib tidak hafal Quran, tidak hafal Taurat. Jadi bila diubah tak tahu, ada perubahan berlaku, tak ada siapa boleh sahkan keaslian kitab-kitab terdahulu. Sementara Allah Ta'ala jadikan
syariat baginda Muhammad SAW, syariat yang khalidah, yang kekal. Dan umat dia Allah Ta'ala kekalkan umat ini sampai hari kiamat. Antum khatimul umam la ummata ba'dakum. Kalian adalah umat yang terakhir. Tak akan ada lagi umat baru dihantar oleh Allah selepas daripada kamu. Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai kitab yang khalid, yang kekal selama-lamanya. Tak akan ada lagi kitab baru datang selepas Quran. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup bagi pintu kenabian, tak akan ada lagi nabi selepas daripada aku. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelang datangnya hari kiamat, Allah tutupkan salah-salah perjalanan umat manusia di atas muka bumi ini. Sebelum kita 69 umat pernah datang ke dunia ini. Semua umat itu ada kelebihan, ada kehebatan. Umat Nabi Hud alaihissalam boleh cabut pokok kurma dengan tangan kanan dia, tuan-tuan. Kuat, umat yang kuat. Kaum Samud, Masya Allah, kehebatan dia boleh pahat gunung buat rumah, buat shopping mall dalam gunung-gunung, Masya Allah. Boleh buat kedai-kedai dalam gunung. Berbagai-bagai umat Nabi Isa alaihissalam pakar dalam bidang kedokteran. Tetapi tak ada satu pun umat dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama kata umat ini nabinya dipohon oleh Allah untuk dilahir ke dunia. Dan umat ini pun dipohon oleh Nabi Allah Ibrahim AS agar bukan Nabi dia dilahirkan ke dunia, umat Nabi ini pun dilahirkan ke dunia. Dan Nabi Ibrahim AS dah doa awal-awal lagi. Apakah amalan yang patut ada di kalangan umat ini pun diberitahu. Dalam suratul Baqarah, Nabi Ibrahim AS berdoa selepas bina Kaabah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuskan di kalangan umat akhir zaman ini seorang rasul yang kerjanya yang pertama berdakwah, yatlu alaihim ayatika, mendakwahkan kebesaran Allah kepada umatnya. Masya Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang bagi manfaat melainkan Allah, tiada yang bagi mudarat melainkan Allah, tiada yang bagi senang melainkan Allah, tiada yang bagi susah melainkan Allah. Kaya miskin daripada Allah, khazanah kehidupan kematian daripada Allah, seluruhnya datang daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, kepada Allah kita akan kembali. Kerja umat ini mengajak manusia kepada kebesaran Allah. Di mana pun kita berada, di Amerika, di China, di Argentina, di Brazil, di Mekah, di Madinah, semuanya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan inilah kerja yang dibanggakan oleh Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan aku. Aku mendakwah seluruh manusia, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, tunduk pada Allah, taat pada Allah, masyaallah, serahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mendakwah manusia dengan penuh keyakinan, dengan penuh kefahaman, dengan penuh kebijaksanaan. Ana wa man ittaba'ani. Ini tugas aku dan tugas para pengikutku. Siapa saja wa man ittaba'ani, ulama beritahu ai man amana bi. Siapa saja yang beriman dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim dah doa, ya Allah, lahirkan nabi yang mana dia akan didik umat ini, tarbiyah umat ini, supaya setiap orang di kalangan individu umat tak terkecuali bangkit menjalankan dakwah ilallah, mengajak manusia pada Allah Ta'ala. Kita bukan Nabi, tapi kerja Nabi Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Sebab itu ulama kata Allah berani wafatkan Nabi kita SAW pada usia yang muda, tuan-tuan, 63 tahun. Kalau kita ikut dari segi hikmah, di mana hikmah dia kita tak faham. Syaitan yang berjanji dan minta izin pada Allah, berdoa, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Aku berjanji kalau kau panjangkan umur, dia janji pula nak buat kerja jahat. Dia berjanji kalau panjang umur, kalau kita ni panjang umur, azam kalau panjang umur nak buat baik. Tahun baru datang ni, tengok kawan-kawan banyak mati. Masa musim Covid dulu cakap, ya Allah, kalau aku ni tak mati pada lepas Covid ni, insya-Allah azam nak jadi orang terbaik, insya-Allah. Kan? Tapi lepas Covid dah lari. Tenang balik ya, masya-Allah selesa balik. Syaitan ni, masya-Allah, kalau panjang umur nak buat apa? Nak buat jahat. Tapi Allah ni Maha penerima doa.
Hari ni banyak orang kata, Ustaz, doa saya tak makbul, Ustaz. Saya kata, besar doa awak tak makbul? Syaitan doa pun 2 kali pada Allah, 2 kali Allah kabulkan doanya. Kalau doa syaitan pun Allah kabul, takkanlah doa umat Nabi Muhammad SAW tak makbul. Adik-adik tafiz ni lagi lah makbul doanya, Masya Allah. Orang musafir makbul doa, orang pergi haji makbul doa, orang keluar ke jalan Allah makbul doanya. Kenapa takut nak berdoa? Syaitan doa pun Allah terima. Syaitan minta doa nak buat jahat ke tu? Nak sesatkan semua anak Adam supaya semua tak syukur pada Allah. Allah kata, qala innaka minal munzirin. Aku kabulkan doa kamu. Doa kedua syaitan yang syaitan panjatkan, ya Allah, setiap makhluk ada rumahnya, ya Allah. Kami pun nak rumah juga. Maka Allah telah kabulkan doa iblis yang kedua, iaitu Allah jadikan tandas-tandas dalam dunia ini sebagai rumah semuanya syaitan, Masya Allah. 2 doa syaitan yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan rahmatullah, syaitan minta doa panjang umur sampai hari kiamat. Allah Ta'ala, Masya Allah, panjangkan umur syaitan, kabulkan doa dia. Tuan-tuan mulia, dalam masa yang sama, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Pentas dunia ni adalah pentas final dah, tuan-tuan. Finale dah, Masya Allah. Kan? Finale dah, grand finale dah. Dunia dah nak tutup dah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala pendekkan umur Nabi kita SAW 63 tahun? Selepas itu daripada Nabi wafat sampai sekarang dah 1445 tahun. Kenapa Allah Ta'ala tak hantar Nabi? Sedangkan janji Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan mengazab mana-mana kaum yang tidak beriman selagi kami tidak utuskan seorang rasul. Rupanya Allah sedang buat sebuah perancangan yang sangat dahsyat untuk umat akhir zaman. Rupanya umat akhir zaman ni, masa Nabi mereka hidup, mereka berdakwah bersama dengan Nabi mereka. Sampai zaman Nabi SAW itu, perkembangan Islam 70 km satu hari Islam berkembang. Daripada satu negara ke satu negara. Abu Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah Islamkan seluruh penduduk Oman. Balik, Nabi puas hati. Kamu ni Masya Allah, berkat aku ajar ilmu kepada kamu, kamu jadi sealim manusia. Dia termasuk kutabul wahyi, katabatil wahyi, penulis wahyu di zaman Nabi. Orang yang sangat alim. Selesai misi dia berdakwah di Oman. Kalau kita, settle lah tuan-tuan. Satu negara dah saya Islamkan, saya dah balik-balik. Saya boleh balik kampung lah. Tanam jagung lah, insyaAllah. Surga saya dah menanti dah. Satu negara dah Islam. Rupanya Nabi tak puas hati, hantar pula ke Bahrain. Mengajak dia kepada Allah Ta'ala. Sampai di Bahrain tak ada laut, tak ada sampan, tak ada jambatan. Kalau kita jadi dia, tuan-tuan, hantar balik surat pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tak boleh nak pergi Bahrain sebab laut ni jambatannya tak ada, sampannya pula tak ada. Nak melintah laut 36 km sampai sana, jauh. Tapi sahabat Nabi, kerana kami pergi bergerak dengan perintah Nabi SAW, Allah bagi pertolongan yang lebih hebat daripada pertolongan yang Allah bagi pada Bani Israel. Bani Israel, tuan-tuan, bersama dengan Nabi Musa AS dan bersama dengan Nabi Harun AS nak lintas Lautan Merah, tuan-tuan. Kerana di sisi mereka ada umat yang tak yakin pada Allah. Iman mereka naqis, iman mereka kurang, cacat. Nabi Musa memang hebat iman dia, tapi pengikut dia tak kuat iman. Maka akhirnya apa berlaku? Allah telah izinkan mereka seberang Laut Merah, tapi kena jalan atas pasir, dasar laut, Masya Allah. Tapi umat akhir zaman, umat baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada bersama dengan mereka, tetapi mereka bergerak, berjalan di atas muka bumi ini dengan fikir risau Nabi, dengan dakwah Nabi, dengan misi Nabi, dengan wasiat Nabi. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Nabi puji pula orang yang mengajak manusia kepada Allah. Nadarallahu imra'atan sami'a minni maqalati wa wa'aha wa addaha kama hafizah. Semoga Allah mencahayakan wajah siapa saja di kalangan umat aku yang menghafal daripada aku apa-apa hadis, apa-apa wasiat, apa-apa pesanan, apa-apa juga misi yang aku hantarkan kamu. Mereka bergerak di seluruh dunia dengan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal elok-elok, difahami dan disebarkan Islam ni ke serata alam sebagaimana yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu itu semoga Allah mencahayakan wajah mereka. Semoga Allah menyinari wajah mereka. Nabi bangga dengan umat-umat dia. Nabi SAW tengok sekumpulan umat dia berdakwah di serata alam, naik kapal. Nabi bangun daripada tidur di rumah Sayyidatina Ummu Haram radhiyallahu anha. Nabi tersenyum, masya-Allah. Wahai Rasulullah, kenapa tuan gembira hari ini?
Dia kata, betapa tidak aku gembira. Aku melihat sekumpulan umat aku keluar berdakwah jalan Allah Ta'ala, menaiki kapal. Mereka seperti raja-raja di atas singgah sana. Ya Rasulullah, qul Allah Ta'ala ayyaj'alani minhu. Ya Rasulullah, doakan saya wanita muslimah, sahabiah di kalangan umat Nabi SAW. Masya Allah, terpilih di kalangan rombongan itu. Rupanya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sekumpulan sahabat keluar berdakwah bersama dengan isteri-isteri mereka, tuan-tuan, berdakwah di kepulauan Cyprus. Dan di kepulauan Cyprus, Sayyidatina Ummu Haram radhiyallahu anha telah gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kuburan mereka di seluruh dunia menjadi saksi kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Nabi. Berdakwah pada zaman Nabi hidup itu perkara biasa. Tetapi menyambung perjuangan dakwah Nabi selepas Nabi wafat, ini luar biasa. Nabi SAW sendiri berbangga dengan mereka. Nabi SAW sendiri mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini kerja yang pertama yang Allah Ta'ala wariskan kepada umat baginda Muhammad SAW. Iaitu kerjanya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Disebabkan kerja itulah Allah muliakan kita. Yang kedua, hadirin yang rahmatul Allah, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi SAW datang ke alam dunia ni untuk mengajar kita ilmu, tuan-tuan. Sebab itu malu jadi umat Nabi Muhammad SAW kalau kita jahil, tuan-tuan. Sebab umat ini dilahirkan untuk jadi ulama. Dijadikan untuk orang jadi orang alim. Umat yang pandai baca Quran, umat yang pandai fiqh, yang pandai tasawuf, yang pandai usuluddin, yang pandai usulul fiqh. Umat dulu nak hafal Quran pun tak boleh. Tak ada seorang pun Yahudi Nasrani diizinkan oleh Allah menghafal Taurat dan Injil, melainkan seorang saja yang mampu menghafal kitab Taurat, iaitu Nabi Allah Uzair alaihissalam. Jadi hafiz Quran sebenarnya satu karamah daripada Allah yang Allah bagi pada umat baginda Muhammad SAW. Umat dulu tak pernah ada seorang pun hafiz Quran. Tapi umat akhir zaman, hafiz Quran dah banyak, hafiz hadis pun banyak. Perkataan Nabi mereka pun mereka jaga, mereka simpan, mereka hafal, mereka tulis. Hadis-hadis Nabi SAW, berjuta-juta hadis Nabi dihafal oleh para muhaddisin. Hebatnya umat Rasulullah SAW ni. Sebab itu Nabi dulu, Masya Allah, walaupun kita bukan Nabi, kalau Nabi jumpa kita sekarang ni, mungkin dia bersalam dengan kita, dipeluk kita, tuan-tuan. Bertuah kamu semua jadi umat Rasulullah SAW. Kami Nabi-Nabi ni, Masya Allah, doa pada Allah, tapi Allah tak terima. Sebab apa? Nabi akhir zaman dah ada. Nak jadi umat akhir zaman pun tak boleh. Sebab Nabi Isa AS saja ya Allah terima. Nabi lain 124,000, Allah tak pilih. Tuan-tuan rahmatullah, umat ini dilahirkan untuk jadi ulama, untuk jadi orang alim. Sebab tu hantarlah anak kita mengaji di pondok, hantarlah anak kita mengaji di madrasah, sampai ke tahap tertinggi mengaji. Hari ini kebanggaan Rasulullah SAW. Wa yuzakkihim. Dan kedatangan Nabi SAW, kerja ketiga adalah mentazkiyahkan jiwa umat ini, mensucikan jiwa umat ini, kan, daripada syirik pada Allah. Sucikan jiwa kita daripada sifat mazmumah, sucikan jiwa kita daripada segala benda-benda yang tak baik, keyakinan-keyakinan yang salah. Bawa dalam hati diri umat ini keyakinan kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu 3 surah yang pertama turun dalam Quran. Ada 3 surah pertama turun dalam Quran menyatakan 3 kerja yang umat akhir zaman ini kena buat, dan disebabkan 3 kerja inilah Allah Ta'ala muliakan mereka. Sebab itu surah pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Cerita pada kita, mulia kamu selagi kamu mengaji, kamu belajar agama. Kamu belajar agama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Umat akhir zaman yang belajar ilmu agama, maka Allah telah mudahkan dia jalan ke syurga. Masya Allah. Orang alim ni kata Nabi SAW, wa inna fadl alim al-abid. Beza orang alim di atas ahli ibadat orang biasa, sebagaimana bezanya bulan berbanding dengan matahari. Kafadul qamar ala sa'iril kawakib. Sebagaimana bezanya bulan di atas matahari. Orang biasa buat ibadat, cahayanya macam bintang. Orang alim beribadat pada Allah, solat tahajud, cahaya dia Masya Allah macam bulan, Masya Allah, terang benderang, Masya Allah. Yang kedua, surah kedua turun dalam Quran, suratul Muddathir. Allah cerita dalam suratul Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Wahai orang yang sedang berselimut, bangun,
besarkan Allah, dakwah manusia kepada kebesaran Allah. Lepas dapat ayat ini, Nabi tinggalkan selimut dia. La rahata li Muhammadin ba'dal yaum. Muhammad tak boleh berehat selepas daripada hari ini. Siti Khadijah pun tak akan rehat selepas pada hari ini. Fatimah pun tak akan rehat selepas pada hari ini. Sayyidina Ali pun tak akan rehat selepas pada hari ini. Sayyidina Abu Bakar pun tak akan rehat sampai hari ini. Sebab tu masa Nabi wafat, Fatimah radhiyallahu ta'ala beritahu, Abah berehatlah dalam kubur, masya-Allah. Abah banyak penat waktu di dunia dahulu. Mengajak manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmatullah Allah sekalian, Nabi kita SAW bukan sekadar datang untuk ajar kita beribadah, tetapi Nabi kita datang ajar kepada umat ini cara untuk membangun agama, cara nak sebarkan Islam, cara nak bangunkan Islam dan nak bangunkan agama dalam masjid. Sebab itu Nabi sampai di Madinah, pertama sekali Nabi bangun adalah buat masjid, sebab Nabi tahu masjidlah tempat aktiviti ummah segala-galanya. Tuan-tuan dan rahmatullah Allah, yang ketiga barulah turun suratul Muzammil. Surah Muzammil menerangkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bila satu orang umat akhir zaman, dia ada 3 kerja yang dia buat dengan sempurna serentak. Pagi hari keluar daripada rumah berdakwah sampai zuhur, masya-Allah. Daripada zuhur sampai isyak kerjanya mengaji, belajar ta'lim, belajar agama. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada isyak sampai subuh adalah waktu untuk tazkiyah, untuk mendekatkan diri pada Allah dalam tahajud, dalam sujud, dalam munajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita sebagai umat yang kamil, umat yang sempurna, yang ada syibih dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ada persamaan, ada kemiripan antara kita dengan nabi-nabi, bahkan ada mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, Nabi ni ketika mana sahabat dia masuk Islam, dia tak biarkan. Semua sahabat Nabi yang masuk Islam akan ditrain oleh baginda SAW menjadi klon baginda SAW. Abu Bakar hari pertama lahir dah jadi klon Nabi SAW. Baru masuk Islam, sehari dah boleh bawa, Masya Allah, 2 hari masuk Islam, dah boleh bawa 9 orang masuk Islam. Baru mu'alaf, belum ulama lagi, ini baru mu'alaf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu hari dia nak pergi lari, pergi ke Habasyah. Sebab apa? Dia kata di Mekah orang semua dah menyeksa kami, menghalang dakwah kami, jadi kami nak pergi duduk kat Habasyah. Masya Allah, Ibnu Darinah, seorang ketua kabilah, dia kata orang macam Abu Bakar ni baik sangat, tak mungkinlah kita nak halau dia, tak patut orang Mekah halau dia. Dia ni orang baik, bukan orang jahat. Saya tak pernah kenal lah Abu Bakar, dia orang tak baik. Tak apa Abu Bakar, kamu masuk ke Mekah, saya jumpa ketua kabilah, bagi tahu orang baik macam Abu Bakar tak boleh disakiti, tak boleh diusir daripada kota Mekah. Masya-Allah. Tuan-tuan mulia, akhirnya Abu Bakar mendapat keizinan dengan syarat, kamu boleh nak amalkan Islam tapi buat dalam rumah. Nak sembahyang dalam rumah, nak baca Quran dalam rumah. Abu Bakar ni dia semangat. Ibadat dalam rumah mana syok dia. Akhirnya depan rumah ni dia buat surau kecil. Abu Bakar ni kalau mengaji dia kuat menangis, berdoa nangis-nangis. Kalau baca Quran sedap-sedap, baca kuat. Akhirnya berkumpul jiran-jiran sekeliling rumah dia. Kumpul perempuan, anak-anak kecil, tengok apa Abu Bakar buat. Ramai dah teringin nak masuk Islam. Tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru baca Quran. Ulama kata sahabat Nabi, orang tengok ibadat mereka pun dah tergoyang nak masuk Islam, tertarik nak masuk Islam. Belum dengar percakapan dakwah dia lagi. Kalau Abu Bakar panggil mari sini, ajak masuk Islam, mesti masuk Islam. Masya Allah, itu kemuliaan, kehebatan umat Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi SAW hari-hari menerima kemasukan orang pada agama ni. Mula-mula memang tak banyak, tapi di akhir-akhir sebelum Nabi SAW wafat, Allah tunjukkan kepada Nabi kita SAW, inilah hasil perjuangan dakwah kamu. Nabi berdakwah dengan susah payah. Bahkan dalam peperangan Khandaq, itu adalah orang kata kesusahan terakhir Nabi kita SAW dalam perjuangan agama sebelum Nabi wafat. Peperangan Khandaq berlaku, Allah dah turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan bagi kepada kamu penaklukan yang besar selepas hari ini. Kamu akan tawan negara demi negara, benua demi benua.
Bahkan dalam peristiwa Khandaq itu Allah Ta'ala khabarkan berita gembira kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketuk batu yang besar yang orang kata menghalang sahabat Nabi nak gali parit. Tiba-tiba naik satu cahaya ke langit. Nabi nampak di celah-celah cahaya tadi satu bayangan, satu gambaran, Futihatir Rum, negara Rom telah ditakluki oleh sahabat-sahabatku. Naik lagi, ketuk lagi batu, naik satu cahaya, nampak bayangan, Futihat Faris, negara Farsi telah ditakluki. Masya Allah. Dua negara besar, dua kuasa besar yang paling digeruni di zaman Nabi SAW pun telah jatuh berkat perjuangan dakwah yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat Nabi Ridwanullah ta'ala majma'in. Mula-mula orang munafik ejek Nabi. Apalah Muhammad, cerita tentang kemenangan Islam, sedangkan waktu itu Nabi Muhammad sedang ikat batu kat perut. Zaman tengah macam ni pun kau nak cerita hebat, kan? Masya Allah. Orang munafik ni kerja ni perli saja, sindir je, dia tak buat kerja. Tuan-tuan rahmat Allah, ketuk lagi tuan-tuan, naik lagi satu cahaya. Nabi nampak seluruh negara Arab, Mesir, kan? Syria, Jordan, kan? Lebanon, Palestin, semuanya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada negara-negara Arab. Jazirah Arab pun semua Islam, Yaman semua sekali. Allah Ta'ala bagi berkat perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjuangan ini berterusan, bersambungan. Bukan Nabi wafat, sahabat Nabi dah wafat, dakwah mereka telah habis, tidak. Ulama kata semua Nabi-Nabi yang datang ke alam dunia ini, mereka berdakwah untuk masa yang tertentu dan mereka akan tutup perjuangan dakwah mereka dengan doa penutup. Semua dah ada doa penutup. Nabi Ibrahim AS doa tutup dakwah dia. Semua Nabi-Nabi diberikan oleh Allah dua senjata, iaitu dakwah dan doa. Itu saja senjata Nabi-Nabi. Dia tak ada nuklear, dia tak ada bom atom, tak ada apa. Tapi sekali doa, kalau doa minta Allah hancurkan umat dia, Rabbi inni maghlubun fantasir, sepatahnya fantasir, habis fafatahna alaihim abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami buka pintu langit, turun air banjir untuk menenggelamkan umat Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tutup dakwah dia dengan doa itu. Nabi Ibrahim tutup doa dia, dakwah dia dengan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Musa AS tutup perjuangan dakwah dia dengan Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Mereka tak akan beriman selagi tak nampak azab yang pedih. Allah kata qala qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua telah makbul. Kamu nak Fir'aun mati, tak apa, aku dah kabulkan doa kamu. Tapi fastaqimah, lepas doa ni jangan berhenti dakwah, sambung lagi. Rupanya lepas doa tu 40 tahun lagi kena berdakwah, kena santuni lagi Fir'aun, cakap elok-elok lagi dengan dia. Ya Allah, hebatnya Allah bukan senang-senang nak azab hamba dia. Hari ni kita sikit nak suruh Allah Ta'ala hancurkan. Tuan-tuan mulia, sejahat Fir'aun pun Allah bagi dia tangguh lagi. 10 kali Allah bagi peluang pada Fir'aun untuk bertaubat pada Allah Ta'ala, kan? Mengaku sebagai Tuhan. Allah Ta'ala bagi peluang. Tak apalah wahai Fir'aun, kalau kamu Tuhan ini aku hantar belalang, kan? Belalang duduk dalam baju, belalang duduk dalam rumah, penuh belalang. Dalam kampung ni, dalam Mesir, penuh belalang. Wahai Musa, tolonglah ayah ni, ayah angkat ni, tolonglah abah ni, tolonglah doa pada Allah. Fir'aun pun tahu dia bukan boleh halau belalang tu. Masya Allah. Abah berjanji kalau belalang ni dihapuskan oleh Allah Ta'ala, abah akan masuk Islam. Musa AS pun kata ini, mudah-mudahan kali ini Allah buka pintu hati Fir'aun beriman pada Allah. Dia pun akan kata, ya Allah hapuskanlah belalang ni Allah. Allah hapuskan. Esok pagi Fir'aun keluar di tengah-tengah kaum dia. Kan aku dah kata aku Tuhan, semalam aku halau belalang tu. Masya Allah. Lepas tu dia pun tawa lagi, melampau lagi. Esok Allah hantar darah pula. Nak buka paip semua berdarah. Mana-mana nak makan jadi darah. Ini insan macam ni. Kalau banyak hari berdarah ni, nak makan darah tak jadi. Jumpa Nabi Musa AS, wahai anak angkatku yang ku sayangi, tolong abah kali ni, kan? Ini kalilah. Kalau kamu tolong abah ini kali, pasti abah beriman. Musa AS tak putus asa, doa lagi. Farsalna alaihim tufan wal jarat wal qummal wal dhafaya' wad dam. Allah Ta'ala kata kami hantar taufan. Boleh, kalau aku Tuhan tak apa, aku hantar taufan. Boleh sekat ribut.
Mana ada manusia boleh sekat ribut? Allah telah hantar tornado. Allah hantar taifun. Allah hantar itu. Siapa boleh sekat? Mana raja dalam dunia ni? Mana orang kata yang mengaku Tuhan lah. Macam Fir'aun tu, mana dia boleh sekat? Tak boleh sekat. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hantar darah, hantar pijat-pijat tuan-tuan, pijat. Gigit sana, gigit sini. Bangun pagi Fir'aun muka habis merah-merah kena gigit pijat, masya-Allah. Ini kali kalau kamu doa betul-betul Abah mesti masuk Islam. Nabi Musa AS ni jiwa dia besar tuan-tuan. 10 kali kena janji dengan Fir'aun dan 10 kali dia dustai, masya-Allah. Sampai akhirnya Musa AS kata la yu'minu hatta yarul azab al-alim. Selagi mana tak beriman, dia tak akan beriman selagi tak tengok azab yang pedih. Allah kata tak apa, doa kamu dah makbul, tapi terus berdakwah pada Fir'aun, nasihat dia. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, boleh jadi dia satu hari terbuka pintu hati. Tuan-tuan mulia, masya-Allah, untuk Fir'aun ni, masya-Allah, akhirnya Allah telah hancurkan dia dengan, masya-Allah, tenggelam dalam Laut Merah, masya-Allah. Sampailah Nabi Isa AS. Semua Nabi dah tutup perjuangan dakwah mereka, melainkan seorang Nabi je, dia tak pernah tutup lagi sampai kiamat. Doa dakwah Nabi SAW belum berakhir dengan doa penutup. Tak ada dalam sejarah, kisah sirah kita dengar Nabi SAW beritahu, saya mati maka habislah dakwah saya. Tak ada. Bahkan Nabi SAW sebut al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Masya-Allah, jihad yang akan berterusan sampai hari kiamat, perjuangan ini. Masya-Allah. La yazalu ta'ifatun min ummati, akan berkekalan sekumpulan di kalangan umat aku ni zahirin al-haq, mereka akan unggul di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahu, mereka ni sedikit pun tidak mudarat orang-orang yang menentang mereka. Masya-Allah. Bahkan sampai kiamat, di zaman fitnah sekalipun, Nabi SAW beritahu akan ada umat di kalangan umat akhir zaman, al-amilu bimithli ma antum alaih. Umat akhir zaman dia akan buat kerja macam mana kamu buat kerja di zaman Nabi dulu, akan ada walaupun pada zaman fitnah. Masya-Allah, ulama kata habis itu, bila Nabi nak tutup dakwah dia tuan-tuan, bila doa penutup itu akan berlaku, Nabi akan tutup dakwah dia, doa penutup dakwah Nabi akan berlaku di padang mahsyar, di Maqam Mahmud. Ketika mana Allah telah murka kepada umat ini dengan kemurkaan yang tak pernah Allah tunjukkan. Ketika mana semua Nabi-Nabi waktu itu kata nafsi, nafsi. Ya Allah, hari ini aku ada poin yang kuat, ya Allah, untuk aku minta syafaat kepada Engkau, ya Allah. Kerana semua Nabi-Nabi dah tutup doa, dakwah mereka dengan doa, hanya aku saja. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap orang Nabi dibekalkan oleh Allah dengan doa paling mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin bid-du'a ala ummati fid dunya. Semua Nabi-Nabi telah menggunakan doa itu dengan segera di dunia ini. Ghaira anni, melainkan aku seorang saja, kata Nabi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Aku simpan, aku taruh doa paling mustajab ini untuk aku merayu pada Allah ketika mana Allah murka kepada umat ini dengan kemurkaan yang paling dahsyat. Di saat itulah Nabi akan mengatakan, Allahumma arham ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati. Sehingga Allah Ta'ala akan perintahkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushfa'. Angkat kepala kamu Muhammad, minta apa saja minta, syafaat pada siapa saja. Bahkan sebelum Nabi wafat, tuan-tuan mulia, baru ni tuan-tuan rahmat Allah, sebelum balik daripada haji, kami dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala menjejaki jejaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada tempat yang sangat signifikan. Semua orang kita wajib pergi tempat tu tuan-tuan, bagi menghargai jasa Nabi pada kita, bagi kita faham kasih sayang Nabi kepada kita. Kita tahu Nabi sayang pada kita, tapi sedalam mana cinta tu kita tak tahu selagi kita pergi ke sana. Tuan-tuan, di perkampungan Bani Haram, dalam peperangan Khandaq waktu itu tuan-tuan, Nabi dalam kelaparan, saya sebut tadi tuan-tuan, ikat batu di perut. Tiba-tiba tuan-tuan mulia, masya-Allah, Sayyidina Jabir bin Abdullah, hari itu isteri dia buat masakan yang sangat sedap tuan-tuan. Dia kata kebetulan abang ada lebih sikit, jemputlah 7-8 orang, Nabi bersama dengan sahabat-sahabat makan di rumah kita agar dapat keberkatannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ni tuan-tuan, dia tak akan makan seorang-seorang. Kalau lapar, lapar sama-sama.
Kalau kenyang-kenyang sama-sama, istilah kenyang seorang tak ada. Kami ni kadang-kadang kita ustaz-ustaz lah, ini special untuk ustaz seorang je. Jemaah-jemaah lain tak boleh makan, ini daging rusa dia ustaz. Ini landak dia special ni, kami buat ni. Tuan-tuan mulia, Sayyidina Jabir ajak Nabi 78 orang makan. Nabi kata semua sahabat-sahabat, waktu itu 3,000 orang. Sahabat-sahabat yang terkepung dalam peperangan Khandaq, sebulan lamanya tuan-tuan dikepung. Dan Nabi ni dah begitu lapar, Nabi dah berdoa pada Allah 3 hari 3 malam. Di berbagai-bagai tempat di Khandaq ni. Di Masjid Al-Fatah Nabi berdoa, di Gharis Sajadah Nabi doa, bagai-bagai tempat. Semua doa Nabi seumur hidup dia adalah untuk umat, untuk kita semua. Allahu Akbar. Saya pergi ke Arafah, syahdu bila kita memikirkan inilah tempat Nabi berdoa untuk umat dia. Daripada waktu bila? Di hari Arafah Nabi doa untuk umat daripada zuhur sampai maghrib atas seekor unta yang bernama Qaswa. Nabi minta doa pada Allah Ta'ala. Di Khandaq Nabi doa untuk umat. Di Badar Nabi doa untuk umat. Masya Allah. Di hari Arafah pun Nabi doa untuk umat. Semua tempat, semua doa Nabi untuk kita semua, untuk umat akhir zaman. Di Masjid Ijabah Nabi minta doa pada Allah, ya Allah jangan umat aku mati kebulur ya Allah. Hari ini orang Malaysia kena terima kasih pada Nabi. Tak sempat lapar pun kita ni tuan-tuan. Pagi tadi saya duduk kat Behran, orang Behran jamu dahsyat tuan-tuan. Kan? Sarapan pagi 3 kali. Yang ketiga tu durian pula tuan-tuan. Allah Akbar. Tak sempat lapar. Allah bagi kita. Berkat doa Rasulullah SAW. Umat aku jangan kebulur. Allah kabul. Jangan umat aku dihapuskan oleh musuh Islam. Allah kabul. Umat aku jangan berpecah belah di akhir zaman. Allah tak kabul. Tapi Nabi dah doa. Allah tak terima tak apa. Tuan-tuan yang mulia, semua yang Nabi buat ni diamalkan oleh umat sampai hari kiamat. Tuan-tuan mulia, bila Sayyidina Jabir tengok 3,000 orang datang, dia masuk dalam rumah, habislah kita yang tetamu ni 3,000 ni nak makan makanan 7 orang ni mana cukup? Insya-Allah. Kata Nabi, tenang-tenang saja. Santai-santai saja. Insya-Allah cukup. Cukup macam mana ya Rasulullah? 7 orang je ni. Nabi SAW ludah dalam, Masya Allah, berkah tersebut, berkat ludah Nabi SAW, Allah alirkan keberkatan. Nabi kata jangan waktu nak tahu makanan, jangan buka semua tudung. Nak berkat, kita hari ni takut. Kan? Kita ni terbalik tuan-tuan. Sebab tu kita di rumah kita, isteri kita masak banyak tuan-tuan. Masak lebih, lepas tu buang. Kan? Kita rasa ada tetamu kok-kok nak datang makan malam ni. Nak makan 3 orang, masak untuk 20 orang. Lepas tu buang lebih tuan-tuan. Hak kita lah. Bulan Ramadan lagi lah banyak pembaziran. Sahabat Nabi dulu masak sikit, tapi berkatnya ibu-ibu orang boleh makan. Nabi kata tak apa, masuk 10 orang keluar, 10 orang makan keluar, 10 orang makan keluar. Semua Nabi nak sahabat dia kenyang dulu. Nabi orang paling akhir makan tuan-tuan. Sekarang ni tinggal kita berempat je. Jom kita makan sama-sama. Isteri Jabir bin Abdullah kata, kalaulah aku tidak melihat 3,000 orang masuk dalam rumah aku tadi, aku menyangka makanan ini sama sekali tak disentuh oleh sesiapa pun. Berkatnya doa Nabi kita SAW. Tetapi pada malam itu tuan-tuan, pada satu malam di sepanjang Nabi kena kepung tuan-tuan di Khandaq tu tuan-tuan, Masya Allah, seorang sahabat, tak salah saya, namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia pergi cari Nabi SAW, tak jumpa-jumpa. Mana Nabi ni? Gelap-gelap. Dia pun panjat atas gunung tuan-tuan, dia tengok terlibat satu orang manusia sedang bersujud pada Allah Ta'ala dengan sujud yang sangat panjang. Rupanya itulah baginda Muhammad SAW. Sujud yang sangat panjang. Bila Nabi SAW bangun daripada sujud, waktu itu Sayyidina Muaz menyangka Nabi ini telah wafat. Jangan-jangan dia telah wafat. Kan? Tak salah sama ada Muaz bin Jabal atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak silap. Bila Nabi SAW bangun, ya Rasulullah, kenapa tuan sujud begitu panjang pada hari ini? Dia kata, wahai sahabatku, sebentar tadi sebelum aku sujud ni, aku telah bersujud pada Allah, aku telah berdoa pada Allah dengan doa yang sangat orang kata syahdu. Doa yang sangat sedih. Nabi Muhammad SAW ni, dia berdakwah begitu lama di kalangan umat dan dia tak nampak lagi Islam ni nak berkembang ke mana, tak nampak lagi. Tak nampak jalan lagi. Masih lagi orang kata
dibelenggu ataupun dihijab dengan berbagai-bagai perkara. Halangan banyak lagi. Nak kata Islam nak menang tak nampak. Tapi nak doakan kehancuran aku tak berani nak doa. Bukan perangai aku, sahabat Nabi dalam peperangan Uhud, ya Rasulullah, tuan dah luka macam ni, doalah laknat untuk musuh Islam. Nabi kata, inilah wa'ful la'anan, aku tidak diutus oleh Allah untuk melaknat manusia. Wa innama bu'ithu rahmatan, aku diutuskan sebagai pembawa rahmat. Sebab itu ulama kata, kalaulah Nabi nak berdoa laknat untuk umat dia, kehancuran untuk umat dia, nescaya peristiwa Taif lah tempat yang paling layak untuk Nabi doakan kehancuran untuk umat. Tapi di saat itu Nabi menukar doa dia, ya Allah, seandainya pada hari ini anak cucu nenek moyang mereka tak beriman pada aku, mereka baling aku, mereka usir aku, mereka lukakan tubuh badan aku, jangan hancurkan mereka ya Allah. Tetapi aku berdoa agar kau tukar keturunan mereka semuanya menjadi golongan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi, ini power Nabi, ini semangat Nabi, jazbah Nabi, rahmat di hati Nabi pada umat. Sampai hari kiamat Nabi tak nak dengar seorang pun umat dia masuk neraka Allah Ta'ala. Nabi tak redha. Sebab itu pada malam itu bila Nabi menangis dengan teresak-esak, Allah Ta'ala hantar Jibril AS turun ke dunia. Wahai Muhammad, nombor satu, aku nak jumpa kamu ni, aku nak sampaikan salam daripada Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala yuqri alaika salam, Allah kirim salam pada kamu. Yang kedua Allah tanya, wahai Muhammad, kamu menangis beria malam ni, kamu sedih sangat pada hari ini, apa harapan kamu yang kamu nak minta pada Allah untuk Allah buat pada umat kamu? Kamu nak Allah buat macam mana pada umat ini? Maka tuan-tuan Jibril naik ke langit, beritahu, ya Allah, Nabi Muhammad SAW menangis pada malam ini kerana risau tentang umat dia, khususnya umat di akhir zaman. Masya Allah. Maka akhirnya tuan-tuan mulia, Allah bagi satu harapan yang besar pada Nabi SAW dan harapan besar untuk kita semua. Apa dia? Turunnya Jibril AS turun kamu ke dunia, sampaikan berita ini kepada baginda Muhammad SAW. Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk, kami berjanji untuk redakan kamu dalam soal umat kamu, dan kami sekali tidak akan kecewakan kamu, tak akan sedihkan kamu. Kami akan redakan kamu dalam soal umat kamu, dan kami tak akan kecewakan kamu. Ini janji Allah Ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhan akan bagi dan bagi sehingga engkau redha pada Allah Ta'ala. Bila Nabi dapat doa ini tuan-tuan, jaminan daripada Allah, Nabi sujud sampai sahabat tadi tengok Rasulullah ni mati ke dah, wafat ke dah ni, lama sangat sujud ni. Semua kesyukuran Nabi adalah untuk umat, semua doa Nabi untuk umat, tangisan Nabi untuk umat, kelaparan Nabi untuk umat. Dua anak perempuan Nabi diceraikan kerana umat ini, dua leher cucu Nabi Hasan dan Husain dipenggal, diracun, semata-mata nak tengok umat ini selamat daripada azab Allah SWT. Nak tengok kita jadi ahli syurga. Sehingga Nabi beritahu nanti yadkhuluna min ummati 70,000, akan masuk umatku ke dalam syurga 70,000 min ghairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Sahabat Nabi dengar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir, seronok sangat bila Nabi SAW sampaikan berita gembira ini. Uqashah radhiyallahu anhu bangun, ya Rasulullah, doalah pada Allah. Uqashah terpilih di kalangan 70,000 umat Muhammad yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi tunjuk dekat Uqashah, wa anta minhum, engkau sebahagian di antara mereka itu. Seorang sahabat lagi bangun, ya Rasulullah, saya pun nak juga ya Rasulullah. Nabi kata, sabarkah Uqashah, Uqashah telah mendahului kamu, dia dapat jaminan syurga. Tuan-tuan mulia, dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu, Allah sambung lagi nanti di hari kiamat, tak cukup 70,000. Ma'akulli alfin alf, daripada 70,000 tadi, daripada setiap 1,000 Allah lipatkan, digandakan kepada 1,000 lagi. Berarti 70,000 kali 70,000, 4.9 bilion umat baginda Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan semua orang berang, saya sekali termasuklah dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi tak cukup lagi. Allah nak happykan kekasih dia, kan? Tak disebutlah dalam hadis Allah tanya dah cukup ke belum. Tapi dia punya kronologi tu mula 70,000. Tapi Allah Ta'ala kata nak happykan Nabi Muhammad, tambah lagi, nak bagi Nabi Muhammad redha dengan Allah. Nabi Muhammad, dia dah buat satu dealing yang sangat dahsyat. Aku sanggup korbankan diri aku dibaling batu oleh umat, supaya aku dapat buat deal yang paling besar pada hari ini, nak bawa semua umat aku masuk ke syurga.
Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tiap-tiap orang umat aku pasti akan masuk syurga, kata Nabi. Jangan risau tuan-tuan. Hari ini syaitan tipu kita, kau ni ahli neraka. Sikit-sikit ahli neraka. Tak ada tuan-tuan. Nabi dah berjanji depan Allah, semua umat dia akan diheret masuk ke, Masya Allah, ke dalam syurga. Bahkan dalam menafsirkan ayat Thumma awrathna al-kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Umat ini ada 3 kategori. Satu, pendosa. Pendosa ni semua akan masuk syurga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seteruk mana pun ibadat dia, seteruk mana pun dia ni pendosa besar, penzalim, apa semua, semuanya akan ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ni tipu, engkau ni ahli neraka. Bila ahli neraka, tak payahlah datang masjid, tak payahlah buat ibadat, engkau ni dah confirm neraka dah. Syaitan. Nabi cakap kita ahli syurga, syaitan cakap kita ahli neraka. Habis itu cakap siapa yang kita nak dengar? Nabi nak semua umat dia masuk syurga. Tuan-tuan yang mulia, yang zalim pun akan dibawa oleh Nabi SAW masuk ke syurga. Wa minhum muqtasid. Ada hak tengah-tengah, 50-50. Baik pun ya, jahat pun ya juga. Masya Allah. Macam-macam perangai dia. Tapi baik pun ya. Baik dia tu. Tapi ada juga buat benda tak elok. Separuh-separuh. Yang macam ni akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Allah kata dengan rahmat aku, semua umat Muhammad masuk syurga. Tapi ada yang sabiqun bil khairat, yang berkorban untuk agama. Masya Allah, sambut takaran agama, berdakwah di seluruh dunia macam sahabat Nabi. Mereka dia akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW yang tak pernah Allah bagi pada umat yang lain. Hanya umat Rasulullah SAW saja dibenarkan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan Nabi kata, aku berbangga di hari kiamat, umat akulah paling ramai di kalangan ahli syurga. Wa inni mukathirun bikum al-umam. Aku berbangga umat paling ramai jadi ahli syurga. Bahkan Nabi suruh umat kita ni, alang-alang nak kahwin, carilah isteri tazawwaju al-walud al-wadud. Isteri yang penyayang dan banyak anak. Biar keturunan aku ni, umat aku ni seorang-seorang anak dia 10. Kan? Biar ramai orang Islam ni. Orang AJK masjid ni biar anak dia. Kawan saya anak dia 15 tuan. Satu ibu. 15 orang. Isteri tak tahu beranak tuan. Dan hari kiamat Nabi SAW bangga, umat aku paling ramai masuk syurga. Umat aku paling ramai minum air telaga Kausar. Nabi kata tiap-tiap orang Nabi ada kios dia, ada gerai dia di padang mahsyar nanti untuk bagi minum umat dia daripada air telaga masing-masing. Dan aku berbangga umat aku paling ramai akan singgah di telaga aku. Aku akan bagi minum mereka dengan syurbatan hani'atan mari'atan la nazmu ba'daha abada. Sekali minum tak akan dahaga lagi buat selama-lamanya. Tuan-tuan yang mulia, ini kemuliaan umat baginda Muhammad SAW. Hari ini kenapa kita ni Masya Allah hinakan diri kita? Kenapa kita letak diri kita ni lekeh sangat? Allah dah muliakan kita. Benda ni kalau kita tak cerita tuan-tuan, kita rasa kita ni orang kampung biasa je. Sebenarnya kita ni bukan orang kampung tuan-tuan. Kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni pendakwah internasional tuan-tuan. Penyambung lidah baginda Muhammad SAW, penyambung warisan. Nabi Zakaria nak mati risau, kalau aku tak ada anak, siapa nak sambung dakwah aku ni? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi dakwah aku dan dakwah keluarga Nabi Allah Yaqub AS. Waj'alhu rabbi radiyah, ya Allah, anak yang akan lahir ni jadi anak yang diredai olehmu ya Allah. Nabi dulu bukan sekadar berdakwah, nak mati risau anak cucu belum lahir lagi, isteri aku mandul ni. Sedangkan dakwah ni kena jalan sampai hari kiamat, nak bawa seluruh umat. Jadi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, ini kemuliaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi dulu masya-Allah, Nabi paling hebat dalam dakwah adalah Nabi Allah Nuh AS, berdakwah selama 950 tahun. Tapi Allah bagi Islam di tangan dia cuma 82 orang. Umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata bukan aku saja boleh bagi syafaat. Di hari kiamat nanti hafiz Quran boleh bawa 10 orang masuk syurga. Hafiz ni 10 orang masuk syurga dengan dia. Min ummati, sebahagian di kalangan umatku, kata Nabi, may yashfa'u lil fi'am. Ada orang boleh bagi syafaat kepada satu kelompok yang ramai, follower-follower dia, yang berdakwah sama-sama dengan dia, yang beribadat sama-sama dengan dia, umrah sama-sama dengan dia, boleh bawa semua ni sama-sama sekali masuk ke syurga. Nabi-Nabi tengok, Nabi mana ni?
bawa umat ramai masuk ke syurga. Dia bukan Nabi, dia umat Rasulullah SAW. Masya Allah, betul lah, umat Muhammad memang dahsyat, memang hebat. Kita ingat habis sampai situ. Rupanya dalam syurga nanti pun umat Nabi Muhammad SAW masih lagi ada fikir risau tentang orang lain lagi. Bukan dekat dunia je kita fikir nak selamatkan orang, risau kan. Ramai lagi orang tak sembahyang berjemaah ni. Kita habis sembahyang bagi salam, tengok masjid kita sah banyak lagi kosong. Itu satu risau yang bagus. Ingatkan di sini je kita fikir tentang orang. Rupanya umat Nabi Muhammad SAW dalam syurga pun, ya Allah, bagaimana mungkin kami menikmati nikmat syurga sedangkan seorang di kalangan kami, sahabat kami, dulu sembahyang sama-sama dengan kami dekat Masjid Berak, puasa sama dengan kami, tarawih bersama dengan kami, tetapi kenapa dia tidak bersama dengan kami dalam syurga? Sedangkan engkau berjanji semua kehendak ahli syurga akan dikabulkan. Dalam hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah, tuan-tuan, Nabi SAW beritahu di hari kiamat nanti tidak ada umat yang paling hebat dia berdebat dengan Allah Ta'ala. Bukan berdebat maksudnya beritu dengan Allah, bukan bermusuh dengan Allah. Berdebat meminta satu demand, satu perkara dengan Allah Ta'ala, sebagaimana satu orang di kalangan kamu mempertahankan kebenaran di atas muka bumi ini. Kalau kita betul, kita sanggup berani nak minta apa-apa pada orang, sebab kita di pihak yang betul. Umat aku nanti dalam syurga akan berhujah dengan Allah Ta'ala. Kami dah buat semua benda, takkan kau tak bagi kami peluang nak selamatkan seorang kawan kami yang masuk dalam neraka? Bagaimana mungkin ya Allah? Allah Ta'ala kata, pergi kamu terjun dalam neraka, ambil siapa saja yang kamu nak di kalangan sahabat kamu, nak bawa masuk ke dalam syurga, hari ini aku izinkan. Ini hanya Allah bagi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sebab itu jangan kita berkira-kira dan takut nak berkawan dengan orang soleh, tuan-tuan. Berkawanlah dengan ulama, tuan-tuan. Berkawanlah dengan tuan guru, tuan-tuan. Berkawanlah dengan para dai, tuan-tuan. Berkawanlah dengan hafiz-hafiz Quran, tuan-tuan. Kita tak tahu di hari kiamat esok bila kita perlukan bantuan mereka, dengan izin Allah Ta'ala, berkat persahabatan, berkat bersahabah, berkat berdamping, Allah Ta'ala kabulkan kita punya hajat kita, tuan-tuan. Dan insyaAllah terakhir, tuan-tuan, insyaAllah saya sebenarnya malam ni pergi Kelantan, jauh perjalanan bawa anak-anak. Jadi insyaAllah saya nak tutup ceramah saya, insyaAllah malam 9 lebih. Malam ni masya-Allah 9 minit okey tu, insyaAllah. Tuan-tuan boleh bawa ni sewaktu kami pergi haji. Saya terbaca dalam kitab Khasa'is Al-Ummatul Muhammadiyah, kemuliaan umat baginda Muhammad SAW. Apa dia, tuan-tuan? Di dalam kitab itu menulis sepotong hadis di mana satu hari pada hari Muzdalifah, selepas hari Arafah, hari kita ni berkumpul di Muzdalifah, dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, melihat Nabi SAW dalam keadaan sangat-sangat ceria, masya-Allah. Gembira sangat hari itu. Semalam tengok Nabi menangis. Daripada Zuhur sampai Maghrib Nabi berdoa, atas unta tak turun, tengah panas. Baru ni masya-Allah kami pergi di padang Arafah, tuan-tuan, kami duduk di sana. Cuaca memang paling terik, paling panas pada tahun ini. Kita duduk dalam kemah yang aircon tu pun terasa lagi panas dia, tuan-tuan. Bayangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa tanpa dipayungi oleh apa-apa, duduk atas unta, doa untuk umat, menangis. Agak-agaknya kita nak tahu apa yang Nabi doakan untuk umat ni, tuan-tuan. Kalau kita mungkin kita faham doa biasa-biasa je, tuan-tuan. Tetapi doa Nabi pada hari itu sangat luar biasa. Kalau kita faham ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Malu kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Betapa doa Nabi ni sangat, Allahu Akbar. Nabi gunakan kekuatan doa ni untuk Allah Ta'ala maafkan semua umat dia. Tuan-tuan mulia, hari itu Nabi SAW begitu ceria. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya pada Nabi, apa yang menyebabkan Tuan gembira sangat? Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala ceriakan wajah Nabi. Masya Allah, kami tengok Tuan ceria, saya nak Tuan lebih ceria lagi lepas pada ni. Jarang tengok Nabi happy ni. Hari ni happy sangat. Betapa tidak, wahai Abu Bakar dan Umar. Semalam sepanjang hari di padang Arafah, yang mana Nabi dalam hadis lain menyebut khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah, doa terbaik adalah doa di hari Arafah. Kita pergi haji, apa tuan-tuan doa, tuan-tuan? Ya Allah, panjangkan umur, murahkan rezeki. Apa baguslah tu? 5 jam nak doa, tuan-tuan, daripada Zuhur pukul 12 sampai Maghrib.
berterusan doa, lepas berhenti sekejap, minum teh sekejap, sambung balik doa balik, wirid balik. Ustaz Mutawif ajar kita, Hasbi Rabbi Jalallah. Berzikir pada Allah Ta'ala, bermunajat hari tu. Nak menghabiskan masa ni tuan-tuan, tak nak bagi jemaah tidur. Kalau lepas jemaah tu semua tidur, kan? Hari panas, cuaca panas, aircon pula, Allahu Akbar, kan? Ramai-ramai kita apa, dah penat malam semalam. Satu orang abang jumpa saya, Maulana, saya tak lena tidur malam tadi Maulana. Allah, risau ni nak menghadapi hari Arafah. Saya kata, bang, bukan abang seorang tak tidur, saya pun tak tidur. Takkan Maulana pun nervous nak join hari Arafah ni, kan? Takkan ustaz pun takut juga. Saya kata, tuan, hari Arafah ni bayangan perhimpunan daripada masyarakat, bang. Takkan kita tak takut? Mestilah takut. Sebab tu hari Arafah bukan buat apa pun, kita berzikir je. Tapi ketakutan kita tu hari tu, ya Allah, macam nak mati dah, macam hari terakhir dah. Dan Nabi kata doa terbaik, khairul doa yaum Arafah. Doa terbaik doa di hari Arafah. Waktu itu Nabi terfikir satu benda, tuan-tuan, tentang umat dia. Dia kata, Allah berjanji, siapa saja umat aku yang mati selepas buat menunaikan haji, Masya Allah, man hajjah walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmin walantumu. Siapa pergi haji, sepanjang haji dia tak cakap benda yang tak elok dan tak buat dosa kecil sikit pun, dia akan balik sebagaimana hari pertama dia dilahirkan oleh ibu dia. Bersih macam bayi. Kita fikir satu benda, kita datang ke dunia bersih, putih. Sebelum mati pun Allah nak putihkan kita, tuan-tuan, supaya kita balik ni seolah-olah malaikat kata, dia ni tak ada dosa apa pun, maksum dia ni. Padahal tengah-tengah kita sebelum pergi haji tu macam-macam dosa kita buat, tapi berkat pergi haji Allah ampun semua dosa. Allah tak nak pandang apa pun dosa kita lagi dah. Allah lupakan malaikat, Allah padam dalam catatan amal yang tulis semua 60 tahun ibadat, 70 tahun ibadat. Hari itu, tuan-tuan, Nabi terfikir satu benda, umat aku tak akan dapat haji mabrur selagi dosanya sempurna tak dimaafkan oleh Allah. Dosa dengan Allah boleh dimaafkan, tapi dosa dengan manusia ni, dosa kita mengumpat orang, kita aibkan orang, kita malukan orang, kita tipu orang, kita sakiti orang. Bini kita kalau tanya, memang dia kata, suami saya ni Masya Allah, kan, asyik menyakiti saya je, kan, sejak kahwin sampai hari ni tak ada yang elok semuanya, kan. Wah, dia tak faham jiwa saya. Kalau ikut komplain orang kita ni, tuan-tuan, tak masuk syurga lah kita ni, tuan-tuan. Kalau Allah dengar komplain dia orang, mati kita, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala sayang kita. Apa aku jemput hampa pergi haji, sepanjang haji bertaubat sungguh-sungguh, hari itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang zalim. Nabi SAW fikir, orang yang ada dosa dengan manusia ni tak akan masuk syurga selagi tak dimaafkan oleh orang yang dizalimi itu. Tapi macam mana nak buat? Ini undang-undang Allah. Kita tahu syarat taubat mesti ada 4. Kalau dosa dengan manusia. Kalau syarat taubat dengan Allah 3. Dengan manusia ni, selagi orang tu tak halalkan, selagi itu tak akan diampunkan oleh Allah. Jadi macam mana nak buat? Kita ni dosa dengan orang banyak, separuh kita ingat, hak teruk sangat kita ingat, tapi habis-habis itu kita lupa. Esok balik kiamat, sangkut. Kita bercakap, kau buat aku sakit hati kan, nanti merangkak dekat pada masyarakat nak cari aku. Saya cakap, berani tuan cakap macam tu? Merangkak jumpa aku. Dia merangkak, kita pun merangkak juga, tuan-tuan. Pasal kita nak tunggu dia mai tu. Contohnya dia nak mai ke tempat kita 20 tahun, habis dia merangkak, kita pun kena merangkak juga nunggu dia. Berjanggut aku tunggu kau ni, baru nak cerita, baru belum kena hisap lagi, baru jumpa tu 20 tahun dah. Sebab tu jangan duk harap, tak apalah kau buat sakit hati aku, nangis aku, insyaAllah daripada masa esok, kan, berangkaklah kau cari aku. Tu masa marah sangat tu. Tuan-tuan mulia, Nabi tu fikir satu benda, kalau umat aku ni setakat istighfar, taubat, dosa besar, dosa kecil, diminta ampun pada Allah, tapi dosa dengan manusia tak settle lagi, macam mana? Maknanya semua haji tak mabrur. Jadi Nabi pun terfikir satu benda, ya Allah, hari ni aku dah buat satu permohonan yang sangat penting untuk umatku. Boleh tak aku minta satu benda? Waktu tu Nabi dah nak wafat dah. Nabi dah, itu haji terakhir Nabi SAW. Ulama kata sebelum Nabi meninggal dunia, Allah nak tunjuk pada Nabi, ini kejayaan dakwah kamu, ini kejayaan kamu.
Selama ini kamu bersedih, kamu banyak menangis. Hari ini aku nak bagi kamu gembira. Kamu tengok depan mata kamu hari ini 124,000 umat kamu sedang menunggu buat haji bersama dengan kamu, Hajjatul Wida. Nabi bagi nasihat, Nabi bagi itu. Hari itu tuan-tuan, doa terakhir yang paling penting Nabi buat sebelum Nabi wafat untuk umat ini. Ya Allah, boleh tak aku nak minta satu benda? Tolong ampunkan walau penzalim, pendosa besar yang banyak naya orang di kalangan umatku. Dipotong leher orang, dipotong tangan orang, dinyaya orang, dibuat macam-macam dosa, menyakiti kawan-kawan di umat Islam. Sedangkan menyakiti orang Islam ni dosa besar. Sibabul muslim fuskun, wa qitalum kufrun. Menyakiti orang Islam dengan kata-kata itu fasik, bunuh orang Islam itu kufur. Tapi Nabi kata, boleh tak Allah, aku nak minta satu benda? Ampunkanlah dosa semua penzalim-penzalim di kalangan umatku. Maafkanlah mereka ya Allah. Tetapi macam mana pula orang yang dizalimi? Orang yang dizalimi, bagilah dia maafkan kesalahan saudara dia dengan cara engkau bagi syurga pada dia Allah. Bagi syurga pada dia Allah. Bagi syurga pada dia Allah. Rupanya sepanjang hari Nabi berdoa tu, Allah belum lagi buat keputusan. Walaupun Allah kata aku nak redhakan kamu, tapi sampai hari habis hari Arafah, tuan-tuan maghrib, Allah belum bagi jawapan pada doa Nabi SAW. Bukan senang nak maafkan. Ini undang-undang Allah Ta'ala. Nabi minta dilonggarkan undang-undang supaya penzalim pun dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan, kita kena luaskan hati kita tuan-tuan dengan orang Islam. Dah Nabi nak minta dia masuk syurga, Nabi dah harap dia akan berjaya. Takkan kita nak putuskan harapan itu tuan-tuan? Siapa kita? Nabi ni hati dia macam laut, hati kita sempit. Kita ni kalau boleh kita je masuk syurga, golongan kita je masuk syurga, jemaah kita je masuk syurga, kan? Nabi nak semua jemaah masuk syurga. Nabi nak kullu ummati, semua umat aku masuk syurga, kan? Tuan-tuan boleh? Boleh tak ya Allah, penzalim pun dimaafkan, dan yang dizalimi bagi syurga pada dia. Hari itu hari Arafah, walaupun hari terbaik doa, Allah belum terima lagi doa Nabi. Esok masuk hari Muzdalifah, Nabi ulang lagi, ya Allah, malu nak cakap, tapi benda ni saya kena cakap. Walaupun doa ni tak masuk akal, tapi Nabi SAW kata, ya Allah, sekali lagi aku merayu pada Engkau ya Allah, tolonglah ya Allah, penzalim-penzalim diampunkan dosa mereka ya Allah. Dan untuk orang yang dizalimi, bagi dia hilang kesedihan dia, lupakan kesedihan dia, bagi syurga pada mereka ya Allah, bagi syurga pada mereka ya Allah, syurga yang paling besar pada mereka ya Allah, syurga yang paling banyak nikmat pada mereka ya Allah. Akhirnya hari itu Allah kata, aku terima doa kamu. Hari itu Allah terima doa Nabi. Sebab itu Nabi gembira sebelum mati, sebelum wafat. Inilah berita gembira yang paling besar yang Nabi terima berkenaan dengan umat dia. Sebab itu hari ini tuan-tuan, tak tahu nak cakap lah kita dengan Nabi. Nak terima kasih macam mana, nak terima kasih macam mana pada Rasulullah SAW. Kalau jumpa Nabi di pada masyarakat esok, nak cakap apa pada Nabi? Jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Semoga Allah balas jasa Nabi pada kita dengan sebaik-baik balasan. Khairu ma jazaita nabiyyan an ummati. Sebaik-baik balasan yang kau balas pengorbanan seorang Nabi pada umat dia. Sebab tu kita katakan sayang Nabi pada umat, dan dihimpunkan kasih sayang semua ibu-ibu di dunia pada anak dibanding dengan kasih sayang Nabi pada umat. Lebih lagi sayang Nabi pada kita tuan-tuan. Andai kata kita hari ini diampunkan oleh Allah, bukan kerana taubat kita, dosa kita diampunkan oleh Allah berkat doa Nabi SAW. Andai kata kita hari ini dapat hidayah, bukan kerana kita hebat. Tuan-tuan ada ilmu, jadi ulama', jadi ustaz, bukan kerana kita hebat, dah, sama sekali tidak. Kita boleh berdakwah ke seluruh dunia, bukan kerana kita hebat. Tak ada sikit pun kehebatan kita. Semuanya berkat doa Nabi SAW, berkat tangisan Nabi, berkat doa Nabi, berkat permintaan Nabi. Andai kata hari ini kita tak lapar, ingatlah kita kenyang ni pun kerana berkat doa Nabi SAW. Jangan umat aku mati kelaparan ya Allah. Baiklah tuan-tuan, hari ini Masya Allah kita cerita program ni tuan-tuan, kemuliaan umat Nabi SAW ni, supaya kita sedar kita ini sangat beruntung, sangat bertuah. Ada orang jaga kita di pada masa esok. Semua Nabi lari daripada umat, tapi ada Nabi nak ambil berat tentang kita. Nabi boleh masuk syurga dulu, tapi Nabi tak akan masuk syurga selagi mana Nabi tak pastikan orang terakhir di kalangan umat dia semua dah selamat menyeberangi titan siratal mustaqim, barulah Nabi SAW akan ketuk pintu syurga untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesyukuran. Banyakkan selawat pada Nabi sebelum meninggal dunia, banyakkan selawat pada Nabi. Mana sunnah Nabi yang kita tak pernah buat, tolong buat.
InsyaAllah kita dengar Nabi bela kambing, kita bela kambing. Kita dengar Nabi pakai tongkat, kita pakai tongkat. Kita dengar Nabi simpan janggut, kita simpan janggut. Sebelum mati itulah sekurang-kurang bukti kita ni nak balas kesyukuran pada Nabi SAW. Depan masa esok nak cakap apa lagi? Itu bukan lagi masa nak balas jasa Nabi. Itu masa nak minta tolong dengan Nabi. Tetapi kalau kita ada jasa pada umat yang besar sebelum kita mati, insyaAllah adalah kuat sikit. Kan, Alhamdulillah ya Rasulullah, saya ni tak banyak, cuma 3,000 orang je masuk Islam dengan saya selepas Nabi wafat. Alhamdulillah lah, tak cakap banyak, tapi sikit-sikit kalau boleh membantu saya daripada masyarakat, berkat pengorbanan saya di jalan Allah Ta'ala, tolonglah ya Rasulullah, syafaatkanlah kami ya Rasulullah. Kan, adalah kuat sikit, penguat. Nak jumpa Nabi esok banyak cerita lah sikit, boleh cerita kan. Alhamdulillah lah ya Rasulullah, lepas Rasulullah wafat, saya bantu kerja agama, majukan masjid saya, hidupkan kampung saya dengan amal, bawa anak-anak muda ke jalan Allah Ta'ala. Pendosa-pendosa saya tarik ke jalan Allah Ta'ala. Itu je tujuan. Kita buat dakwah ni bukan nak tunjuk hebat pun, nak supaya secebis harapan kita esok depan Nabi SAW. Nabi pandang muka kita, Nabi senyum pun padalah tuan-tuan, depan masa esok. Kerana itu insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita semua, Allah rahmati kita semua. Bahkan azam kita, kalau mampu, kita sambunglah dakwah baginda SAW. Benda ni berjalan, kita buat, kita tak buat, tetap benda ni akan berjalan. Tetapi cuma kita nak tengok ke ataupun kita nak join tuan-tuan. Kan, kalau tengok rugilah. Tapi orang yang join, dia dapat Masya Allah peluang yang banyak. Masya Allah, saya sekarang-kali cemburu bila dengar berita kawan-kawan berdakwah sampai ke Mexico, sampai ke Argentina, pergi ke Colombia. Satu rombongan kita dapat Islamkan 200 orang. Allahu Akbar. Saya sebagai ustaz mengajar masjid Baja ini, malu pada Allah Ta'ala. Kenapa aku tak boleh? Saya pergi Belgium, jelas sekali tuan-tuan. Saya pergi Belgium, ada satu orang mu'alaf, baru masuk Islam 6 tahun. Dia masuk Islam, dia ajak anak dia masuk Islam, dia ajak mak dia masuk Islam. 6 beranak mengasaskan satu pusat dakwah tuan-tuan. Saya tengok pusat tu, saya rasa malu. Helmi, kau ni ustaz kan? Tak boleh ke buat macam ni kat Malaysia? Rumah kedai 2 tingkat, kalau Pekan Behran 2 tingkat. Masya Allah. Bahagian bawah tu dia letak kursi, 40 buah kursi, selesa, ada aircon, ada semua. Seorang ustaz buat jadi penceramah. Ustaz ni ajak manusia pada Islam, cerita keindahan Islam. Dia tak buruk pun agama lain, Kristian tak bagus, dia tak cerita. Cerita Islam bagus, positif. 15 minit dia tazkirah. Sagi keluar dia punya pekerja-pekerja dia, mu'alaf yang baru-baru masuk Islam ni, semua hantar bagi hidang teh, serve tea untuk tetamu datang. Masya Allah. Nak datang kuliah saya pakai skirt pun boleh. Orang Islam yang amal Islam pun boleh join, orang yang tak amal Islam pun boleh join. Kristian pun boleh masuk, Yahudi pun boleh masuk, siapa pun nak masuk. Asalkan nak dengar je tentang Islam. Dia bagi teh, Masya Allah. 15 minit ceramah, bagi sambosa pula, karipak pula, Masya Allah. 15 minit lagi, bagi kek pula makan. Daripada itu selama 6 tahun dia buat benda tu, dia telah Islamkan 2,000 orang tuan-tuan. Bukan orang kulit hitam, orang putih diislamkan 2,000 orang. Saya kata inilah hebatnya umat Rasulullah SAW. Ini bukan ulama ni, orang biasa, mu'alaf, berjaya Islamkan 2,000 orang tuan-tuan. Saya masa tu tengok tu, Allah, malunya aku, cemburunya aku. Masya Allah. Sebab itulah ini tuan-tuan, inilah masa untuk kita sebelum kita mati ni. Masya Allah, peluang Allah Ta'ala bagi kita, ambil peluang sungguh-sungguh. Orang tanya saya, ustaz, kalau saya tak nak berdakwah, saya nak ibadat je, boleh tak ustaz? Saya kata boleh. Tak payah dakwah, ibadat je. Tapi dengan syarat kamu yakin ibadat kamu tu semua Allah dah terima dah. Confirm dah, sembahyang semua dah khusyuk dah, tak ada satu pun yang Allah tolak, tak ada riak sikit pun, semuanya ikhlas 100%, semuanya confirm Allah terima puasa kita, zakat kita, haji kita. Tak payah kita ajak orang, kita hanya fikir diri kita je. Datanglah sembahyang seorang-seorang, pergi balik pun seorang, pergi, itu tak apa. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak yakin, sembahyang aku ni, kalau Allah cek esok pada masyarakat sangkut sembahyang aku ni, sembahyang jemaah ada juga, tapi hak sembahyang di rumah pun banyak juga. Hak awal waktu pun ada, subuh gajah pun ada juga. Quran aku ni kalau Allah cek 2 kali khatam setahun, ada ke tuan-tuan khatam 2 kali Quran setahun? Hak Quran kata Imam Abu Hanifah wajib khatam 2 kali setahun. Kalau sangkut. Esok dari kiamat semua kena cek.
audit Allah Ta'ala lagi dahsyat. Habis itu waktu itu, dengan kita mengata orang semua, kita sakiti orang, esok Nabi kata ada orang umat aku yang muflis, pahala dia semua bagi kat orang, dosa orang diambil. Masa tu macam mana? Kita nak cari di mana pula pahala tuan-tuan? Di padang mahsyar. Ada orang tuan-tuan, di saat-saat genting itu, malaikat datang bawa buku lain pula tuan-tuan. Masya Allah. Macam peti undi lah tuan-tuan. Tengah-tengah dah habis kira, mari pula dua lagi. Alhamdulillah. Kan? Ini tengah-tengah kelang kabut ni, malaikat datang bawa lagi buku lain pula. Masya Allah. Ini tambahan lah. Ya Allah, memang dah habis dah pahala dia kalau ikutkan. Dah muflis ada ni. Tapi kerana ada fixed deposit. Dulu dia mengajak orang tu semayang, berkat dia dakwah dia, orang tu akhirnya berubah semayang. Dulu dia tu tak menutup aurat. Kan? Pernahlah orang cerita tentang saya punya ceramah tuan-tuan sekali. Satu orang kawan di KL, dia kata, Maulana, alhamdulillah, syukur pada Allah, saya share video Maulana cerita tentang akhirat, padang mahsyar, dahsyatnya padang mahsyar. Kawan saya tu free hand, pakai skirt. Lepas di share video tu, pagi esok malam tu dia tengok ceramah tu, pagi esok datang pakai tudung, pergi office pakai baju kurung. Saya kata mudah-mudahan lah, saya tak kata apa, mudah-mudahan saham saya tu ke akhirat esok. Mudah-mudahan kalau dah tak ada benda nak pegang, adalah sikit tambahan-tambahan sikit-sikit. Mudah-mudahan adalah kira bicaranya daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita nak harap amalan kita seorang, Masya Allah, tak tahulah nak cakap. Kalau harap ibadat kita seorang-seorang ni, riak wujud takabur tu mesti datang punya tuan-tuan. Kita baru nak kat takbir, syaitan kata, hari ni sembahyang kau yang paling bagus sekali. Kan? Syaitan bisik. Dah paling bagus, tiba-tiba baru 3 minit sembahyang, dah merayau satu dunia pula tuan-tuan. Masya Allah. Syaitan ingatkan kita kebun lah, kambing lah, terlupa tutup pagar tadi kambing, kan? Lembu kita, semua masuk dalam sembahyang kita. Habis itu macam mana nak ngadap Allah Ta'ala esok? Sebab itu tuan-tuan, bila kita ajak orang pada kebaikan, nanti Masya Allah pahala-pahala tu balik-balik tengok, ya Allah, apa sah haji saya ada 50, ya Allah, saya buat haji satu je. Engkau ajak orang pergi haji, kan? Kau jadi mutawif, kan? Kau bimbing jemaah haji, pahala jemaah haji 500 orang. Baru dia saya bawa 500 orang jemaah haji tuan-tuan. Mudah-mudahan lah pahala dia orang tu Allah Ta'ala masuk sikit, ada saham sikit, saham untuk travel agent sikit. Bukan duit je dapat, pahala pun dapat juga tuan-tuan. Sebab tu kaya orang berdakwah ni, dia kaya sikit lah, kan? Tapi kita tak bangga juga, takut juga. Kalau dakwah pun ada riak juga, sangkut juga tuan-tuan. Hati-hati, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita. Panjang sudah, niat nak berhenti awal pun jadi lambat juga. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala bagi taufiq hidayah untuk dapat amalkan, sampaikan. Sekian daripada saya, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.